Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Selamat datang saya ucapkan kepada korang yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna, dan terima kasih kepada korang yang dah lama mendukung dan menyokong YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya nak kongsikan dengan korang semua tentang spoiler ataupun apa yang akan berlaku dalam episod yang ke-1035 Detektif Conan yang akan datang, yang mana episod yang ke-1035 nanti akan dianimasikan berdasarkan adaptasi manga sebahagian daripada chapter yang ke-1045 yang bertajuk Taiko Meijin Sen, dan keseluruhan chapter yang ke-1046 yang bertajuk Taiko Meijin's Winning Hand. So, tanpa melengahkan masa lagi, kalau korang nak tahu spoiler apa yang akan berlaku dalam episod seterusnya, pastikan korang menonton video ni sehingga ke akhir nanti. So, jom kita proceed dengan spoiler kita pada hari ini. Episod yang ke-1035 nanti akan dimulakan dengan scene yang menunjukkan Akai Shuichi menjemput Conan Edogawa untuk menaiki kereta Akai Shuichi untuk mencari di manakah keberadaan Haneda Tsukichi. Yang mana kita dapat tengok Akai Shuichi akan bagi tahu dekat Conan Edogawa yang dah lama dia tak jumpa dengan Conan Edogawa dalam form sebagai Akai Shuichi. Yalah, sebab sebelum ni kan dia selalu menyamar sebagai Okia Subaru. Dan Akai Shuichi juga bagi tahu yang sebenarnya mak Conan Edogawa ataupun mak Shinichi Kudo ni, iaitu Yukiko, nak je make upkan si Akai Shuichi sebelum dia keluar. Tapi memandangkan benda ni terlalu urgent dan tak sempat, so dia keluar je tanpa di make upkan oleh Yukiko Kudo. Kemudian Conan Edogawa pun bagi tahu dekat Akai Shuichi yang dia sebenarnya dah cuba untuk menghubungi rakan-rakan ataupun kenalan kepada Taiko Meijin yang main shogi bersama-sama mereka, iaitu yang merupakan suspek ketiga-tiga orang tu lah kan, Katsumata Mina, kemudian Uryu Shoko dan juga Hishinuma Kosuke. Tapi tak seorang pun nak jawab panggilan mereka. Mungkin disebabkan oleh mereka semua ni berjaga-jaga disebabkan takut dengan kes pembunuhan bersiri. Dan dah tentulah Conan Edogawa juga cuba untuk menghubungi Taiko Meijin ataupun Haneda Tsukichi, tapi telefon Taiko Meijin dikatakan berada dalam keadaan off dan Conan Edogawa tak dapat nak menghubungi telefon dia. So Akai Shuichi pun terus mengambil telefon Akai Shuichi dan dia sendiri yang menghubungi Taiko Meijin. Kemudian memang sangat-sangat mengejutkan, Akai Shuichi dapat untuk menghubungi Taiko Meijin. Conan Edogawa pun rasa pelik jugalah kan. Kemudian Akai Shuichi pun bagi tahu dekat Conan Edogawa yang sebenarnya dia memang dah setkan dah untuk dapat menghubungi Haneda Tsukichi ni dalam apa keadaan sekalipun, sebab dia punya nombor ni macam private nombor lah dia kata. Sebab sepatutnya watak Akai Shuichi ni merupakan satu watak yang tak lagi hidup dalam dunia nyata ni seperti mana watak seorang detektif school. Benda ni bila Conan Edogawa dengar, dia pun rasa macam agak nak sembunyi-sembunyi jugalah kan. Walaupun sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Akai Shuichi tu adalah watak dia ni sebenarnya dah tak wujud dah, seperti mana watak Shinichi Kudo. Menarik juga part ni sebenarnya kan. Akai Shuichi ni dia suka je nak usik si Conan Edogawa ni. Setelah Haneda Tsukichi menjawab panggilan Akai Shuichi, kita dapat tengok Haneda Tsukichi telah pun mencabar pembunuh tersebut untuk sama-sama bermain blind shogi dengan Haneda Tsukichi, dan chapter pun tamat untuk chapter yang ke-1045. Kemudian scene akan disambung berdasarkan chapter yang ke-1046 yang mana Conan Edogawa dan Akai Shuichi masih lagi berusaha untuk mencari keberadaan Haneda Tsukichi. Dan Conan Edogawa mengatakan mungkin permainan blind shogi yang dimainkan oleh Haneda Tsukichi tu untuk memberitahu di manakah lokasi dia kepada Akai Shuichi dan juga Conan Edogawa. Tapi Akai Shuichi kata mustahil lah kalau dia nak buat macam tu, sebab Akai Shuichi dapat detect dekat mana location dan keberadaan Haneda Tsukichi ni berdasarkan dia punya GPS sendiri. So mungkin ada sebab yang lain kenapa dia nak bermain blind shogi tu. Dan kemudiannya Akai Shuichi memberitahu kepada Conan Edogawa memandangkan diorang dah dapat lokasi Haneda Tsukichi, sementara dia orang nak menuju ke sana, dia minta Conan Edogawa untuk menerangkan apa yang Conan Edogawa dah tahu daripada clue-clue tentang pembunuh tersebut. Dan daripada sini kita dapat tahulah bahawa Conan Edogawa sebenarnya dah tahu dah apa trik yang dilakukan oleh pembunuh tersebut dan siapakah watak yang merupakan pembunuh dalam episod kali ini. Yang mana watak tersebut tak lain tak bukan merupakan satu watak yang berpura-pura keluar untuk mendapatkan air kopi untuk kawan-kawan dia. Tapi sebenarnya watak
watak ni buat kopi dekat dalam bilik tersebut je dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada, iaitu blender ataupun pengisar. Yang mana Conan kata dia telah pun blender kopi tu dengan air yang ada dengan air suam je. Tapi disebabkan oleh dia blender dengan tempoh masa yang agak lama, maka friction dan geseran tu menyebabkan suhu air tu naik dan menghasilkan air kopi yang agak suam. Tak panas lah, agak suam. Sebab itulah rasa kopi tu juga dirasa macam tak best macam mana beli kat kedai. Tapi dia tak adalah nak guna stove ke ataupun apa-apa peralatan yang memerlukan untuk memanaskan. Dan ternyata pembunuh untuk episod kali ni adalah watak Hishinuma Kosuke. So kita pun dapat tengok scene beralih ke arah Hishinuma Kosuke dan juga Taiko Meijin yang tengah berlawan Blind Shogi bersama-sama. Kemudian setelah melakukan satu gerakan yang dianggap sebagai gerakan yang bodoh, maka Hishinuma pun mengetahui yang sebenarnya Taiko Meijin ni tengah berborak dengan seseorang dan terus memecahkan telefon Taiko Meijin. Jadi bila Akai Suichi dan Conan Edogawa dah sampai dekat apartmen tempat Haneda Tsukichi dikurung, masalahnya pula diorang tak tahu bilik mana satu Haneda Tsukichi ni duduk kan. Tapi diorang terus naik ke bumbung apartmen tersebut dan cuba untuk mencari maklumat berdasarkan gerakan shogi yang telah pun dilakukan oleh Haneda Tsukichi yang diorang dengar melalui perbualan telefon tadi. Dan diorang pun menggantung telefon dengan menggunakan satu tali yang panjang. Sambil diorang pasang kamera, diorang pun turunkan telefon tu untuk mencari rumah mana satu Haneda Tsukichi diikat. Lepas je diorang dapat tahu dekat rumah yang mana satu Haneda Tsukichi ada, Akai Suichi pun terus meminta Conan Edogawa untuk menukarkan sudut ampaian yang terdapat dekat beranda rumah tersebut sambil cuba untuk mendapatkan sepucuk pistol daripada belakang Akai Suichi. Memang bila kita tengok panel ni, kita dah dapat agak memang Akai Suichi akan melakukan satu adegan tembakan yang epic gila kan. Sebab Akai Suichi dengan tembakan epic ni memang berpisah tiada aslinya. Kemudian Akai Suichi pun meminta Conan Edogawa untuk cuba belokkan ampaian tu, dan Conan pun terus menukarkan sudut ampaian tersebut dengan menggunakan bola daripada dalam tali pinggang dia tu, dan dia pun sepak dengan kasut dia. Kemudian dia pun dah connect dah telefon dia yang tergantung dengan tali tadi dengan botai dia dan tukarkan kepada loudspeaker untuk Akai Suichi berhubung dengan menggunakan botai melalui telefon tersebut. Dan Conan Edogawa pun terus turun untuk pergi ke bilik yang mana Taiko Meijin ada tu. Dan dalam masa Conan Edogawa nak ke sana tu, Akai Suichi cuba untuk menenangkan Hishinuma Kosuke ni. Tapi malangnya dia cuba untuk mengugut Akai Suichi yang mana kalau ada apa-apa yang dilakukan, dia akan membunuh watak Taiko Meijin. So Akai Suichi pun katalah yang dia sememangnya dah bersedia sekiranya perkara macam ni berlaku. Dan dia terus melepaskan satu das tembakan betul-betul tepat ke arah dalam lubang ampaian tu, dan ditukarkan sudut tembakan tu terus masuk ke cermin di mana rumah beradanya Taiko Meijin dan juga Hishinuma Kun tu. Memang bila kena cermin tu, pecahlah cermin tu kan. Tapi memang smart gila lah macam mana dia tukarkan arah peluru tu. Dan bila peluru tu dah pun menghentam cermin tu, terus Akai Suichi pun menggertak ataupun memberitahulah dia cuba untuk menggesa Hishinuma ni agar bertindak dengan keadaan yang lebih bijak. Dan Hishinuma pun terus dalam keadaan yang takut tu, dia terus meninggalkan Taiko Meijin dan cuba untuk melarikan diri keluar daripada rumah tersebut. Tapi tak sempat dia lari, Conan Edogawa sebenarnya dah ngam-ngam sampai kat situ dan terus tembak Hishinuma ni dengan menggunakan tranquilizer dia daripada jam tangan, dan Hishinuma pun terus tertidur. So Hishinuma ni pun kena tangkap lah dengan pihak polis, dan Taiko Meijin pun menceritakan apa sebab di sebalik tindakan Hishinuma ni sebenarnya. Kalau korang nak tahu apa sebabnya, nantikan dengan detail dia dalam episod yang akan datang, yang mana memang agak complicated jugalah kan kalau saya nak cerita satu persatu. So untuk part ni nanti korang tengok dalam anime supaya korang lebih faham. Nanti dulu guys, walaupun kes kali ni dah selesai, tapi part yang paling menarik dalam episod yang akan datang berdasarkan chapter yang ke 1046 ni adalah pada penghujung episod nanti, yang mana korang akan dapat tengok Haneda Tsukichi akan mengadu dekat Akai Suichi yang dia masih lagi tak dapat untuk menghubungi mak dia, iaitu Mary Akai ataupun Mary Sera. Dan dia juga memberitahu Akai Suichi yang dia tak mampu lagi nak bawa girlfriend dia
iaitu Yumi-san untuk berjumpa dengan mak dan juga adik dia sendiri. So pada masa tu kita dapat tengok yang Akai Suichi bagi tahu dekat Haneda Sukichi, jangan risau, satu hari nanti dalam masa yang terdekat dia akan dapat membawa Yumi-san untuk berjumpa dengan mak dan juga adik mereka. Kemudian kita dapat tengoklah satu panel pada penghujung cerita tersebut yang menunjukkan kepada kita Conan Edogawa yang melihat ke arah Akai Suichi sambil di belakang mereka ada satu gambar The Black Organization dan ada tulisan yang menuliskan bahawa apabila telah hilangnya kabus yang menutupi mereka, maka orang yang mereka cari-cari tu akan lebih jelas. Memang sangat gempak kalau kita tengok berdasarkan panel terakhir ni kan. Maknanya mereka sekarang dah mula bertindak untuk menumpaskan The Black Organization untuk membawa adik dia ni. Akai Suichi nak bawa adik-adik dia dan juga kekasih adik dia ni untuk berjumpa dengan mak dia dalam keadaan yang selamat. Dan memang kalau korang merupakan seorang pembaca manga pun, chapter-chapter yang seterusnya lepas ni akan mula menceritakan tentang The Black Organization. Dah lama kita tak dengar pasal The Black Organization dalam anime ni kan. So hype baru nak bermula guys. Untuk tahun 2022 ni mungkin kita akan dapat tengok dalam anime siapakah watak sebenar Ram akan direvealkan ataupun akan dibongkarkan. Memang gempak gila. Saya harap untuk chapter-chapter tentang The Black Organization ni, studio Detective Conan akan buat dengan animasi-animasi yang sangat-sangat cantik dan menarik lah. Sebab dalam manga pun dah sangat-sangat hype, ini kan pula kalau dianimasikan dengan animation yang gempak, memang sangat-sangat padu lah guys. So itu sajalah perkongsian saya dalam video kita pada hari ni. Kalau saya ada sebarang kesilapan dan kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Jangan berhenti guys, teruskan support YouTube channel Zahid Asna supaya kita dapat berkembang dengan lebih maju lagi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada korang yang dah sudi menonton sehingga ke akhir video. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi